Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Hari ini kami daripada kumpulan 16 akan membentangkan tugasan yang telah ditugaskan kepada kami untuk subjek falsafah ilmu. Tugasan ini memerlukan kami untuk meneraka dan menganalisis nilai khusus atau subjek yang telah dipelajari di universiti bagi membantu mencapai hasil pembelajaran yang dikehendaki. Tetapi sebelum itu kita akan berkenalan dahulu dengan ahli kumpulan kami. Bagi memulakan pembincangan kami, saya Siti Nur Suzana binti Aizan A20A1980 akan memberi sedikit penerangan mengenai pengenalan tugasan kami terlebih dahulu. Kami telah menjalankan sebuah soal selit mengenai kursus atau subjek pilihan kami iaitu pengurusan sumber manusia atau Human Resource Management dengan menggunakan platform Google Form. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mendapatkan pandangan masyarakat luas terhadap subjek pengurusan sumber manusia ini. Pengurusan sumber manusia merujuk kepada sekumpulan orang yang bekerjasama bersama untuk mencapai matlamat yang sama. Satu kajian demografi asas telah dijalankan bagi mengenal pasti latar belakang para responden seperti jantina, umur, kaum dan agama. Kajian ini melibatkan seramai 22 responden yang terdiri daripada 4 lelaki dan 18 perempuan. Untuk info yang selanjutnya adalah seramai 8 orang responden berumur 22 tahun manakala bagi umur 21 dan 24 tahun ialah seramai 3 orang. Manakala bagi responden yang berumur 31 tahun terdapat 2 orang dan responden yang selebihnya iaitu yang berumur 18, 26, 28, 45, 48 dan 54 tahun masing-masing ialah seorang. Untuk demografi kaum, seramai 18 orang responden ialah Melayu dan untuk kaum India dan lain masing-masing ialah 2 orang responden. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, demografi yang seterusnya ialah agama. Okey, bagi 22 responden yang terpilih, terdapat 18 responden yang beragama Islam bersamaan dengan 86.4%, manakala yang beragama Hindu sebanyak 2 responden bersamaan dengan 9.1% dan selebihnya adalah bagi agama lain-lain yang tidak dinyatakan. Okey, soalan pertama, pernahkah anda mempelajari subjek pengurusan sumber manusia dalam kehidupan sebagai seorang pelajar? Okey, berdasarkan kajian yang kami jalankan di Google Form, kami mendapati bahawa terdapat 13 responden pernah mempelajari subjek pengurusan sumber manusia ini di semester yang lepas maupun di semester yang kini. Okey, manakala 9 responden yang lain tidak pernah mempelajarinya. Tapi mereka yang tak pernah mempelajari subjek ini masih lagi mempunyai pengetahuan am dalam pengurusan subjek pengurusan sumber manusia ini. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Sejauh manakah subjek pengurusan sumber manusia ini telah memberi kesan dalam mewujudkan sebuah negara yang aman dan harmoni? Okey, daripada 22 responden, terdapat 1 respon yang telah terpilih. Okey, jawapannya berbunyi, pengurusan sumber manusia ini dapat membantu dalam mengekalkan kesihatan mental dan fizikal pekerjanya. Oleh itu, negara akan kurang mengalami tekanan dan kemurungan yang boleh menyebabkan banyak tabiat dan penyakit yang tidak sihat. Okey, sekian itu saja daripada saya. Selamat sejahtera, madam. Nama saya Muhammad Azman bin Kamaluddin dan nombor matrik saya A20E1532. Seterusnya, kita akan melihat soalan nombor 3, iaitu antara kebaikan jika seseorang itu mengetahui tentang kepentingan subjek pengurusan sumber manusia, ini ialah mereka akan lebih mengetahui hak mereka sebagai seorang pekerja. Sebanyak 22 responden yang telah menjawab soalan ini, 11 daripadanya sangat setuju tentang pernyataan ini dan 3 daripada 22 responden ini setuju dan 2 responden mengambil untuk keputusan neutral dan 1 tidak setuju dan 5 responden sangat tidak setuju dengan pernyataan yang dinyatakan tersebut. Seterusnya, soalan nombor 4, iaitu seandainya kamu seorang pekerja separuh masa atau sebaliknya, bagaimanakah kamu mengaplikasikan subjek pengurusan sumber manusia ini dalam kehidupan seharian? Seramai 22 responden yang telah menjawab ini, kebanyakan daripada mereka berpendapat bahawa masa adalah aspek yang utama dalam pernyataan ini. Salah satu responden telah menyatakan bahawa saya akan memastikan pekerjaan yang dilakukan oleh saya adalah sempurna dan mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Selain daripada itu, ada juga responden yang meminta bantuan kepada pekerja lain untuk memastikan pekerjaan yang dilakukan mencapai matlamat yang diminta. Seterusnya, ada juga yang menjawab bahawa ia menjadi subjek pengurusan sumber manusia sebagai satu rujukan. Soalan seterusnya adalah soalan nombor 5, iaitu pengurusan sumber manusia penting dalam organisasi kerana ia memastikan prestasi sumber manusia sentiasa dipantau. Jadi, secara tidak langsung, ia menarik minat masyarakat untuk bekerja dan hal ini akan menimbulkan kadar pengangguran berkurangan. Sebanyak 22 responden yang telah menjawab soalan ini, 12 daripadanya sangat setuju bahawa pernyataan ini adalah betul, iaitu majoriti daripada semua yang telah menjawab soalan ini dan 3 responden telah bersetuju tentang pernyataan ini dan 1 memilih untuk neutral
2 tidak setuju dan 4 responden telah memilih sangat tidak setuju dengan pernyataan ini. Assalamualaikum, nama saya Nurudina. Saya akan teruskan dengan soalan nombor 6. Okey, sesebuah organisasi akan mencapai matlamat dan objektif organisasi mereka sekiranya mengamalkan pengurusan sumber manusia yang cekap dan berkesan. Okey, jadi mengikut 22 responden, kesemuanya bersetuju dengan pernyataan tersebut. Jadi, ini menunjukkan pengurusan sumber manusia adalah penting bagi sesebuah organisasi untuk mencapai matlamat dan objektif organisasi. Seterusnya, soalan nombor 7. Okey, adakah anda bersetuju sekiranya pengurusan sumber manusia dikatakan kunci kepada kejayaan organisasi? Mengapa? Okey, daripada 22 responden yang saya lihat, majoritinya bersetuju. Dan jika saya pilih seorang responden, beliau berpendapat bahawa setuju. Kerana pekerjaan sumber manusia merupakan orang yang terpenting dalam mengorganisasikan syarikat agar lebih maju dan mempunyai pekerja yang berkualiti. Itu merupakan jawapan yang beliau berikan. Okey, oleh itu daripada yang saya kaji, ia berpendapat bahawasanya berjayanya sebuah organisasi apabila sistem pengurusan yang baik dan pengurusan sumber manusia ini merupakan kunci kelangsungan kepada sesebuah organisasi. Okey, seterusnya soalan nombor 8. Dengan adanya subjek pengurusan sumber manusia ini, pengambilan pekerja-pekerja di Malaysia menjadi lebih sistematik kerana segala praktika yang dilakukan oleh pekerja-pekerja sumber manusia telah diadaptasikan dalam skop pekerjaan mereka. Okey, daripada hasil soal selidik, 50% sangat setuju, 22.7% setuju, manakala 9.1% tidak setuju daripada soalan tersebut. Okey, daripada soal selidik tersebut, 2 orang tidak bersetuju. Ini mungkin kerana mereka mengalami sistem yang tidak baik semasa pengambilan pekerja di sebuah syarikat yang mereka pergi. Okey, saya berpendapat jika subjek pengurusan sumber manusia didedahkan daripada sekolah menengah lagi, skop pekerjaan akan lebih teratur dan lebih sistematik kerana masyarakat telah diterapkan tentang subjek pengurusan sumber manusia daripada muda, iaitu daripada sekolah menengah. Soalan 9. Pada pandangan anda, mampukah subjek pengurusan sumber manusia melahirkan insan berintegriti dan bermoral? Jika ya, sila nyatakan pandangan anda. Berdasarkan kajian yang dibuat, kebanyakan daripada 22 orang responden kami menyatakan ya terhadap pernyataan ini kerana di dalam subjek pengurusan sumber manusia, kita akan mempelajari etika dan hak di tempat kerja sebagai seorang pekerja. Oleh itu, kita akan terbiasa dengan amalan dan budaya di tempat kerja. Di sini saya dapat simpulkan bahawa benar kerana dalam pengurusan sumber manusia terdapat pelbagai kursus yang disediakan bertujuan untuk mengasah bakat dan juga melahirkan individu yang bermutu tinggi. Soalan 10. Berikan cadangan atau kritikan bagi meningkatkan fungsi pengurusan sumber manusia. Seramai 22 orang responden kami menyatakan pandangan mereka masing-masing. Salah seorang daripada responden kami menyatakan bahawa perlu meningkatkan kapasiti dan keupayaan yang dinamik melalui penambahbaikan struktur organisasi, skim perkhidmatan dan proses kerja bagi menangani cabaran semasa. Dengan pernyataan yang dibuat, saya sangat bersetuju kerana kita dapat lihat kini isu pengangguran semakin meningkat di negara kita. Justru itu, pihak pengurusan sumber manusia perlu memainkan peranan yang efisien bagi menangani masalah tersebut. Setelah melihat dan menganalisis data yang diperolehi melalui maklum balas daripada responden kami, didapati bahawa subjek pengurusan sumber manusia ini sangat penting dan perlu diberi pendedahan kepada semua generasi baru kini. Selain itu, subjek ini juga banyak memberi kesan yang positif kepada setiap individu. Akhir sekali, subjek ini wajar dipelajari oleh semua pelajar universiti yang akan memasuki alam pekerjaan. Sekian, terima kasih.